Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Untuk kali ini masih lagi nak cerita tentang kamera terbaik tapi kali ini lebih kepada untuk hobi lah. Pasal saya pun dah tengok video saya ni. Banyak dah saya buat video macam tu, tapi masih lagi ada yang bertanya. Yang bertanya ni saya tak pasti lah sama ada orang tengok video saya ni ataupun tengok tajuk thumbnail tu ataupun tengok tajuk video tu terus tanya soalan sedangkan dia tak tengok pun isi kandungan video tu. Dia macam ni lah. Untuk hobi ni, hobi untuk berkarya ni dia bukan nak buat duit Ni bukan nak buat duit ni. Kamera apa jenis pun okey lah. Smartphone ke, compact ke, DSLR ke, medium format ke, dia tak kisah benda tu. Asalkan benda tu hobi. Dan hobi ni pun dia bukanlah nak kata subjektif ke apa. Benda hobi ni, kepuasan manusia ni memang dia tak ada had dia tu kan. Selagi bernyawa, selagi nafsu dia ada, memang dia nak pakai ni, nak pakai ni. Tu maksudnya daripada kamera yang murah sampai lah yang kamera yang mahal kan. Tapi untuk hobi permulaan ni, nak pakai smartphone pun dah boleh dah. Dia bukannya mestinya kita terus pakai kamera yang mahal yang macam press pakai tu. Tapi hobi ni ada banyak jenis hobi. Hobi itulah sebelum kita nak beli kamera ni, kita kena tanya diri kita dulu. Mungkin yang dah tengok video ni pun dah bosan dengan saya cakap ni kan. Kita minat hobi ni kat arah mana tu. Ada yang tanya, bang, terus tanya model tu. Saya tanya, dia tanya, bang, kamera ni model ni okey tak? Saya tanya dia lagi, hobi untuk apa? Dia kata untuk sport. Untuk sport dia lain. Sport ni lain, maksudnya hobi dia kalau kita minat untuk sport. Walaupun mungkin suka-suka ambil gambar sukan ke, bola sepak ke apa, yang futsal ke apa kan. Kita memerlukan set lens yang boleh kata kalau istilah biasa ni panjang lah, besar. Kalau istilah foto ni telefoto lah kan. Paling-paling minima pun 70-200. Kalau kita dah advance ada 300, 500 mm macam tu kan. Tengok jarak hobi yang kita minat tu. Macam kalau kita nak ambil equestrian ke, berkuda kan, orang apa ni, yelah, olahraga padang lah. Kita memerlukan lensa yang macam 200, paling-paling minima pun 70-200 tu minima sangat lah tu kan. 300, 400 ataupun 500 mm. Tu modal untuk lens saja tu kalau yang betul-betul berkualiti, sebiji kereta pun kita boleh beli. Tapi kalau kita minat, ada yang tanya pula, landscape ni dia ada bahan-bahan, ada orang kata apa, aksesori lain yang penting selain daripada kamera. Antara lain adalah tripod. Tripod tu boleh katakan benda yang wajib lah. Jarang lah orang ambil landscape ni handheld kan, walaupun kita boleh boost ISO sampai 10,000, 20,000 kan. Tapi biasanya untuk landscape ni memang kita nak gambar yang terbaik lah. Sharpness, detail semua kan, daripada depan sampai ke belakang, maksudnya daripada batu-batu tepi sungai sampailah gunung di background tu kita nak sharp kan. So benda tu kita perlukan tripod, pasal kebiasaannya kita akan menggunakan shutter yang slow, dan juga kita menggunakan aperture yang kecil lah, aperture kecil, ISO kecil kan. ISO yang kecil tu maksudnya macam f16 ke f22 kan. ISO rendah dan memerlukan dedahan yang lama. Bila dedahan yang lama tu memang, kalau kita contohlah 130 second kata 1 saat kan, kalau kita handheld memang dia blur lah benda tu. Dan selain daripada tu ada juga aksesori lain macam filter pun kita kena ada. Pasal gambar-gambar landscape yang kita tengok tu, dia nampak air macam kapas kan, air terjun ke, air sungai ke yang macam kapas. Benda tu dia memerlukan filter. Kalau tanpa filter, penuras cahaya lah, tanpa filter yang cut exposure tu, kita susah nak gunakan shutter speed yang slow lah. So benda-benda macam tu bukannya, orang kata kalau kita beli kamera daripada kedai terus buat setting nak dapatkan macam tu, memang hampir-hampir mustahil lah. Boleh tapi hampir-hampir mustahil lah. Dalam keadaan tertentu boleh. Dan untuk street pula, untuk street ni kalau kita ada modal, biasanya untuk orang yang advance tu, banyak duit tu, dia beli Leica lah kan. Antara boleh kata flagship kamera untuk street lah. Tapi walaupun kita ada duit, mampu nak beli benda tu, bukannya secara automatik kita akan jadi legendary photographer tu. Kita ada modal 20,000, 30,000, beli Leica punya compact tu, ya, dengan lens sekali apa semua kan, dalam 20 lebih, 30 lebih K kan. Terus jadi jurufoto yang hebat tak. Kecuali kita ada background yang lama, kita pernah guna macam-macam jenis kamera compact yang biasa, murah, ada 10 tahun, 20 tahun punya background. Lepas tu kita beralih kepada Leica, mungkinlah hasil gambar kita bagus. Tapi bukan sebab kamera tu, sebab kamera tu hanya alat saja, pengalaman kita yang jadikan gambar tu bagus. Dan saya nak tunjuk satu buku. Ni bukan nak promote buku ni, Daido Moriyama ni. Dia street photographer lah, boleh kata legendary photographer di Jepun yang masih lagi hidup. Dia setakat yang saya baca, dia tak pernah lagi guna Leica. Dia guna kamera compact je, Ricoh lah brand dia pakai. Daripada zaman filem sampailah digital, dia pakai kamera tu saja. Dan dia adalah penerima anugerah Hasselblad. Penerima anugerah Hasselblad ni dia bukannya competition, fotografi competition ke apa. Dia ada panel-panel khas
daripada jurufoto tertentu yang memilih jurufoto ternama ni dari seluruh dunia ni untuk diberikan anugerah tu. Ni bukannya kita hantar nama ke apa, tak ada. Ni mereka yang akan tengok karya-karya daripada seluruh dunia ni, adalah panel dia kan. Dia orang akan calonkan akan individu tu untuk menerima anugerah tu. So maksudnya dia tak perlu pun kamera yang mahal-mahal pun untuk dapat anugerah tu, dan dia apa tu, ambil gambar street dia pun bukan tujuan untuk dapat anugerah tu pun, tak pun. Dia memang untuk diri sendiri, hobi kan. Tapi pasal dia banyak berkongsi, banyak buat buku apa semua kan, dan hasil karyanya diiktiraf. Ini salah satu contoh yang kita tak perlu nak kamera mahal-mahal untuk jadi legendary fotografer, tak perlu. Dia punya ni dia keluar hari-hari je. Ada juga street fotografer, nama dia street. Tapi dia guna medium format sama ada 1:0 lah, 1:0 Mamiya ke Hasselblad ke, dia guna slow speed. Dia gambar street lah, dia jenis guna slow speed. Nampak blurry background apa semua, tapi ada structure yang sharp lah. Ada masa nanti saya share lah dia punya dia punya apa, nama dia tu kan. Ada dia punya structure dia tu sharp. Maksudnya contohlah bangunan kan, orang keluar daripada subway ke, daripada metro ke, daripada MRT kan, okey, gambar orang tu blur. Gambar bangunan ke, tiang ke, dia punya jambatan ke, ataupun tangga tu sharp. Dia jenis macam tu. Jarang lah orang buat street pakai tripod kan, ataupun kamera besar. Ada juga yang buat street fotografi, gambar dia memang blur je. Bukannya blur accidentally blur, memang disengajakan buat blur. Dia buat exhibition, gambar dia semua blur je kan. Bila kalau kita tengok karya dia tu, blur tu kan, takkanlah kita nak pakai kamera harga RM100,000, RM20,000 semata-mata nak ambil gambar blur kan. Itu kamera compact pun dah cukup dah. Kamera apa benda pun dah cukup lah. Smartphone pun boleh kan. Tapi blur dia tu berseni lah kan. Ada purpose dia tu. So maksud yang saya nak beritahu ni, sebelum kita beli kamera tu, kita kena tanya diri kita ni. Benda ni dah bosan dah orang dengar kan. Tanya diri kita ni sebenarnya minat kat arah mana tu. Dia tak macam zaman saya dulu. Info tu terhad tu, maksudnya kita kena beli surat khabar, kena beli buku, majalah kan, baru kita tahu benda minat kita tu. Macam sekarang ni, kita boleh dengar pendapat, kalau kita nak dengar pendapat orang lah kan, dekat YouTube ada berpuluh-puluh, beratus, beribu fotografer lah. Kita boleh dengar YouTube tu kan. Mungkin bertahun-tahun habis kat situ, sampai tak boleh beli kamera kan. Maksudnya dengar pendapat orang ni, dengar pendapat orang ni. Oh, kamera ni tak bagus, orang ni kata kamera ni tak bagus, orang ni kata kamera ni tak bagus. Kalau kita dengar duta kamera A cakap, dah tentu dia promote brand dia lah. Duta kamera B dah tentu dia promote kamera dia lah kan. Duta kamera C pula cakap kamera ni bagus. So benda-benda tu memang akan jadi kita confuse kan. So yang penting ni hobi tanya balik diri kita ni minat mana yang sebenarnya minat. Kita tak boleh nak minat rencam aku kejap-kejap minat sini macam ni. Daido ni dia tak ada kejap-kejap suit sport, kejap suit fashion, dia tak ada. Dia memang dia street saja. So kalau kita kejap-kejap minat, abang saya kadang-kadang saya minat studio nak ambil portrait. Lepas tu saya minat sport lah. Lepas tu saya minat street. Lepas tu saya minat landscape payahlah macam tu kan. Minat yang orang kata apa, berbagai ragam ni kan. Tak ada salah pun. Tapi kalau dah minat macam tu, pakai je lah kamera apa yang ada kan. So yang terbaik sekali adalah untuk permulaan lah kan. Okay, bajet kita berapa ada kita. Contohlah kalau kita bajet kita kata kita ada dalam 2,000 saja, ataupun maksimum 3,000 lah kan. Okay, kita dah ada maksimum 3,000 tu, kita kena tanya balik diri kita sebenarnya berat ke arah mana. Dia mesti kita dah tahu dah benda tu. Gambar-gambar mana yang kita suka. Apakah kita suka gambar-gambar human interest. Human interest ni macam dokumentari, street photo yang ada manusia lah kan. Yang berkaitan dengan manusia. Nama pun human interest kan. Kalau landscape kosong, binatangnya tu dah bukan human interest kan. Walaupun orang minat nak tengok benda tu, maksudnya orang memang minat nak tengok gambar tu, memang manusia lah kan. Tapi dia tak ada elemen manusia sangat dalam tu lah. Kosong, gambar sungai, gunung, ganak, macam gambar di Iceland, New Zealand gambar gunung-gunung apa semua kan. Yang tak ada manusia dalam tu. Yang itu landscape fotografi. Landscape fotografi tu antara lens yang biasanya orang guna kan. Tak salah pun nak guna telefoto ke apa kan. Memang wide angle lah. Senang cerita UWA ni ultra wide angle. Wide angle ni biasanya kita sebut, bila kita sebut wide angle ni dalam 24 ataupun 35 tu dah kira wide angle kan. Standard wide angle tu biasanya klasik lah. Klasik wide angle 35mm. Tapi biasanya kalau menyebut UWA ni ultra wide angle ni, dia macam 10, 14, 16, itu dah kira ultra wide angle lah. Pasal bila landscape ni dia sesuatu yang besar lah, luas lah pemandangan tu kan. Kita nak ambil gambar daripada foreground sampai ke background. So benda tu memang kena ada. Lensa wide angle tu maksudnya kena ada. Dan juga tripod tu memang satu-satu yang wajib lah. Dan juga
kalau betul-betul kita minat landscape ni, lensa tu memang kena yang berkualiti tinggi lah. Pasal apa saya cakap macam tu? Kalau kita pakai lensa kit lens biasa kan, ini untuk kepuasan hasil itu kalau kita zoom out memang agak mengecewakan lah. Kita tengok kenapa macam tak sharp je, padahal dah sharp dah, tapi pasal kualiti gelas kita tak berapa bagus, memang dia akan jadi tak puas lah kat situ. Macam ada orang yang minat wildlife. Wildlife ni di Malaysia ni biasanya wildlife ni bukan nak ambil gambar kijang ke, rusa ke, gajah ke, harimau, tak ada. Biasanya kalau wildlife di Malaysia ni dia lebih kepada burung lah, beding kan. Ada lah yang ambil gambar-gambar lain, unggah-unggah lain kan, orang hutan, dia siamang ke, proboscis kan. Tapi biasanya kalau sebut wildlife ni, kebanyakan orang dia beding lah. Beding ni biasanya kita kena guna lensa yang memang orang kata panjang, untuk istilah yang biasa senang faham, ataupun super telefoto 400, 500, 600 mm. Terutama nak ambil gambar-gambar burung kan, yang dia kecil kat tengah-tengah ranting pokok di tengah-tengah hutan kan. Itu kalau kita pakai lensa telefoto 70-200 memang halus sajalah binatang tu. Dan juga tujuan kita gunakan lensa panjang untuk keselamatan kita jugalah. Kalau kita nak ambil gambar orang hutan ke, siamang ke apa ni, proboscis ke yang jauh kan. So benda tu memudahkan kita kerja lah. Dan tu memang modal dia memang makan modal besar lah. Biasanya senang cerita juru foto yang hobi di situ, dia well established ataupun mempunyai kerjaya yang bagus lah, ataupun ada sumber pendapatan yang mantap lah senang cerita. Dia sama ada dia makan gaji yang ada pendapatan yang besar, ataupun dia seorang businessman. Pasal apa, equipment itu memang mahal. Tripod pun harga beribu, lensa dia yang besar-besar gedabak tu pun harga dia berpuluh ribu kan. Ni jenis hobi ni, kalau kita tengok lensa tu bukan macam ni, dia punya depan dia tu kan, itu harga dia memang paling murah pun 11,000 lah kan. Biasanya 10,000 lah. Walaupun sekarang ni ada juga lensa yang murah yang bawah 10,000 kan, dalam macam 180, 600 mm, 200, 500 kan, tu bawah 10,000 kan. Tapi aperture dia kecil tau. Aperture dia kecil ni maksudnya kalau masuk dalam hutan, focusing dia tu akan jadi hunting. So benda ni, proses-proses ni you akan belajar sendirilah. Tapi macam benda ni you lah, bila dah dengar macam ni, dia dah tahu apa tu, what to expect lah maksudnya kan. What to expect tu maksudnya kenapa susah nak fokus lah. Dia macam tu lah. Bayanglah lensa yang 200 500 mm, aperture dia f4 tu kita zoom out dia boleh jadi 5.6. Harga dia contohlah, harga dia 5,000 Okay, lensa 400 mm 2.8, harga dia lebih 30,000. Bayangkan harga 5,000 dengan lensa yang harga lebih 30,000. Dah tentulah berbeza dia punya kualiti tu. Dia bukan sebab harga, branding, material apa semua. Dia punya satu kualiti lensa tu, gelas tu. Satu lagi bukan aperture yang besar tu. Dia bukan aperture yang besar ni, dia sangat membantu focusing. Sebab bila bukan aperture kamera tu besar, ini macam ni kalau tak tahu aperture, shutter apa semua memang susah lah. Kena belajar basic foto dulu kan. Bila bukan aperture tu besar, cahaya banyak masuk. So sensor tu memudahkan kita fokus dengan cepat lah. Kalau bukan aduh kecil, kalau dalam keadaan dalam hutan ke dalam dewan ke dalam hutan yang cahaya dia kurang kan, kamera kita akan hunting tu kat je, macam nak fokus dia macam pergi tak pergi lambat. Ini berdasarkan pengalaman lah. So benda-benda macam ni you all akan lalui lah kalau dah melibatkan dalam bidang fotografi ni lah, tempoh yang agak lama lah. So macam ni pun mungkin ada yang dah dengar lama, dia rasa masih lagi blur keliru kan. Abang tak bagi tahu pun kamera apa yang bagus lah. Memanglah pasal dia banyak faktor yang menentukan pemilihan kamera tu. Okay, dari segi brand tu tak kisahlah nak pilih Sony ke, Nikon ke, Canon ke, Fuji ke, tak kisah brand apa pun. Contohlah kalau kita ada semua brand ni, kalau harga dia lebih kurang sama, dia punya kemampuan pun lebih kurang sama jugalah. Contohlah kalau kita letakkan kamera Sony, Nikon, Canon ke apa, Fuji ke, dalam harga 5,000 ataupun 3,000 lah, dalam harga tu kemampuan dia hampir sama saja, tak ada apa sangat pun. Tak ada beza dia, kita boleh tengok Nikon masih pakai Sony, ni Nikon masih pakai Nikon ni gambarnya. Tak, perbezaan dia tak ketara sangat. Yang ketara adalah kita punya skill tu. Jadi sebelum tu kita kena macam ni lah, yang bagi masa kita cari-cari, ni hobi apa minat kita kan. You tengok, kita boleh tahu kan, kita sebenarnya suka tengok gambar apa. Suka tengok gambar pemandangan, suka tengok gambar dokumentari, suka tengok gambar burung. Dari situ pun kita dah tahu dah kita punya minat ni kat arah mana. Kalau kita tengok Facebook ke, kita tengok Instagram kan, okey, apa gambar yang kita suka tengok. Kita suka tengok portrait. Macam saya suka tengok portrait kan, portrait, human interest, dan juga gambar-gambar yang
berkaitan dengan dokumentari lah, kemanusiaan yang senang cerita gambar yang foto esei lah. Saya tak suka sangat tengok gambar yang satu-satu ni macam single foto lah. Foto esei ni dia macam ada penceritaan lah. Contoh gambar pergi nelayan, pergi ke laut kan, ada gambar dia di dalam bot, gambar dia dengan family, gambar dia bawa senang kapal, gambar-gambar yang berseri lah. Saya lebih ke arah itu, dokumentari lah. Walaupun peluang nak buat tu kurang, tapi saya minat ke arah itu. Kalau kita minat landscape tu, macam saya bagi tahu tadi tu lah, landscape ni kamera lensa wide tu macam ni kan. Maksudnya bila dah dengar cakap saya ni, lepas tu you all pergilah search sebab lain pula kan. Pasal kita kena perlu banyak source lah benda tu kan. Okay, landscape, lensa dia, equipment dia ni, street dia punya ni apa semua benda-benda macam tu. Kita kena jujur dengan diri kita sendiri. Walaupun kita ada duit kan, orang cakap kau beli kamera ni, kau beli kamera ni, jadi satu pembaziran lah. Ramai je saya kenal kawan-kawan saya yang ada duit kan, beli kamera tu, beli kamera ni, pakai 2-3 tahun, lepas tu jual kan. Jual, harga dah drop. Pasal apa? Dia sendiri tak tahu dia nak buat apa. Dia ikut kawan. Kawan dia minat foto, dia pun minat foto. Kawan dia minat basikal, dia pun minat basikal. Lepas tu bersawang tinggal, tak kayu-kayu pun basikal tu kat rumah, jadi tempat sangkut baju je kan. Kawan dia minat apa ni, hobi apa ni, badminton kan, main badminton, beli raket mahal-mahal, lepas tu dah bersawang. So benda tu kita kena tahu minat apa kita nak. Macam saya daripada sekolah rendah lagi, sekolah rendah ni bukan masa darjah 1, 2, masa darjah 6 sudah minat bidang fotografi ni, dan saya memang tahu saya minat benda ni. Cuma career ni tak adalah orang kata apa, menghasilkan pendapatan yang lumayan macam doktor ke engineer ke macam tu kan, tu tak ada lah. Tapi memang saya minat kat arah tu dan saya tahu apa benda yang saya nak. Itulah, kalau ada masih lagi ada yang tak clear boleh tanya lah. Tapi jangan tanya model kamera lah. Pasal kalau saya bagi tahu ni dah nak penghujung tahun kan, saya bagi tahu model kamera ni akan datang keluar lagi model lain. Dia macam ni lah, untuk menyedapkan hati. Kamera apa pun sekarang ni, kalau harga dia sekitar 2,000 ke 3,000 dah memang bagus lah. Memang cukup bagus dah untuk general lah, untuk kegunaan secara umum. Tapi kalau kita nak spesifik, nak makro, nak landscape, nak sport, benda tu memang lain lah dia punya target dia tu. Dan kalau kita nak buat untuk income, nak shoot wedding ke, corporate ke, event ke, macam-macam lagi kan, untuk menghasilkan pendapatan, nak shoot studio ni, nak ambil duit orang lah, bisnes kan. Itu memang kalau boleh kita dapatkan yang terbaik lah. Pasal ni kita nak berniaga ni, kalau boleh dapatkanlah benda-benda yang terbaik. Pasal kita akan dapat balik pulangan dia tu kan. Janganlah ambil ala kadar, ni pun boleh. Jadi macam kita menipu klien lah, benda tu kan, tak sedap lah. Okey lah, kalau ada apa benda-benda yang masih tak berapa clear, dan memang you kalau takkan clear pun kan, cuba tanya lah di ruang komen, ada masa insyaAllah saya jawab lah. Okey, boleh lagi.